Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada sesiapa yang melihat video ini. Terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Mat Daud bin Mat Jani kerana telah memberi banyak tunjuk ajar dalam subjek GWCP 1042 iaitu penulisan akademik. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang sudi bekerjasama dengan saya dalam menghasilkan satu analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan wacana terhadap satu artikel yang berkaitan dengan bidang kami iaitu seni visual. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama iaitu saya, Nadirah Najwa binti Zulkifli. Seterusnya, Rodiatul Sakinah binti Razwan dan akhir sekali Jasfarina Lijai anak Atot. Jadi, artikel yang kami pilih ialah eksplorasi seni visual melalui aktiviti lakaran asas terhadap kanak-kanak prasekolah dan kami akan mengkaji artikel ini dengan lebih mendalam dari segi keutuhan wacana dan juga kejelasan dalam penulisan. Ialah jenis-jenis keutuhan wacana. Terdapat 4 jenis yang akan kami nilai dalam artikel ini iaitu yang pertama ialah keutuhan semantik, kedua keutuhan leksikal dan yang ketiga keutuhan gramatikal dan yang keempat keutuhan fonologi. Pertama saya akan memberitahu apakah itu keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan berada di antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Terdapat 5 kategori keutuhan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Yang pertama ialah hubungan sebab dan hasil. Contohnya telah saya kemukakan dalam slide ini pada muka surat 40, perenggan 4 dan baris ke-6 iaitu melalui aktiviti seni visual, tema yang diberikan secara tematik mampu memperkuatkan persepsi kanak-kanak prasekolah untuk memahami lakaran asas. Sebabnya ialah melalui aktiviti seni visual, tema yang diberikan secara tematik itu merupakan sebab dan hasilnya pula ialah mampu memperkuatkan persepsi kanak-kanak prasekolah untuk memahami lakaran asas. Jadi itu merupakan contoh bagi sebab dan hasil. Sebab dan hasil ni dia macam ada satu sebab, lepas tu apa yang hasil dia. Seterusnya, keutuhan semantik di antara bahagian-bahagian wacana yang kedua ialah hubungan sebab dan tujuan. Berdasarkan artikel yang kami pilih, contoh hubungan sebab dan tujuan yang boleh dilihat pada artikel ini ialah pada muka surat 38, perenggan yang kedua dan baris yang kedua iaitu ini menunjukkan kesediaan aspek kerangka dan keperluan kepekaan dalam bidang pendidikan seni visual perlu dirancang dan difahami. Tujuan dia adalah kajian ini dijalankan untuk merancang kepentingan lakaran asas dari bidang pendidikan seni visual dalam pengembangan kemahiran artistik kanak-kanak prasekolah. Yang ketiga ialah hubungan sebab dan akibat. Contoh hubungan sebab dan akibat yang dapat dilihat pada artikel yang kami cari ini ialah pada muka surat 36, perenggan yang kedua, baris keempat iaitu selanjutnya, usaha penyelidik dalam menjalankan aktiviti dan pengajaran membuka latihan kepada guru dan ibu bapa untuk mengenal kombinasi lakaran serta corak imej tugasan kanak-kanak. Akibat yang dapat dilihat pada ayat ini adalah pada guru dan ibu bapa dapat mengenal kombinasi lakaran serta corak imej tugasan kanak-kanak. Itu adalah akibat daripada sebab berlakunya usaha penyelidik dalam menjalankan aktiviti. Yang keempat ialah hubungan alasan dan kesan. Contoh yang dapat dilihat pada artikel yang kami pilih ini ialah pada muka surat 37, perenggan kedua, baris yang ketiga iaitu merujuk kepada permasalahan Stewart 2019, sering mendapati guru yang menggunakan pendekatan seni visual mengeluh kerana diabaikan dan disalahfahami. Kesan yang dapat dilihat pada ayat ini ialah kerana diabaikan dan disalahfahami. Seterusnya, kita masuk kepada keutuhan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Kita tengok contoh hubungan syarat dan hasil pada muka surat 38, perenggan 1, baris ke-10. Selain itu, keperluan untuk kanak-kanak prasekolah memahami hubungan unsur dan prinsip yang digunakan harus dititik beratkan dalam pembinaan
lakaran asas. Ini menjadikan kondisi dan terma dalam membina lakaran kanak-kanak prasekolah berlaku secara responsif terhadap aspek seni visual dan pengajaran oleh guru. Kita masuk kepada keutuhan semiotik dari segi konteks atau lakar wacana. Mari kita tengok contoh kesatuan topik, iaitu pada muka surat 36 perenggan 1 baris kedua, iaitu aktiviti melakar berkaitan dengan pemahaman aspek image dan ikonografi kanak-kanak prasekolah dalam pembinaan karya lakaran. Melalui lakaran, pendefinisian makna yang pelbagai berlaku dengan melibatkan parameter dalam psikologi, kehidupan sosial dan budaya seni visual. Seterusnya, keutuhan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Yang kedua ialah hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan kedua-dua penutur memahami apa yang dimaksudkan walaupun orang lain tak memahaminya. Dalam artikel ini kami tiada contoh untuk dikemukakan, tetapi kami akan menjelaskan sedikit apa itu hubungan sosial. Jadi hubungan sosial ni dia antara penutur dan juga pendengar. Contohnya Ali cakap dah siap, lepas tu yang Abu ni cakap belum, dah habis. Mungkin diorang faham apa yang diorang cakap, tapi kita tak faham pun apa yang diorang nak cakap sebenarnya. Keutuhan semantik dari segi konteks atau latar wacana yang ketiga ialah laras bahasa yang bersesuaian. Contohnya bagi artikel, laras bahasanya merupakan laras bahasa akademik. Sebagai contoh, muka surat 39 perenggan 1 baris kedua, menurut Blomgren 2019, penggunaan kaedah kualitatif dapat memupuk data melalui nota lapangan, wawancara, lakaran, fotografi dan rakaman video. Bagi memperkemaskan pengumpulan dan pengurusan data, penyelidik menggunakan pendekatan yang dianjurkan oleh Blomgren 2019 semasa mengendalikan urusan program lakaran. Bagi fasa permulaan, aktiviti perkongsian mengenai unsur dan prinsip pendidikan, seni visual serta teknik asas membuat lakaran diperjelaskan kepada guru terlebih dahulu. Bagi laras bahasa akademik, dia bersifat ilmiah, formal dan juga objektif. Gaya bahasa ni dapat menunjukkan kematangan dan keintelektualan dan berkeupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah yang tepat dan juga berkesan. Istilah ni bersifat khusus dan dia sukar difahami oleh orang yang tak berpendidikan tinggi. Dalam ayat tersebut juga kita nampak dia menggunakan ayat pasif dan juga ayat majmuk untuk mengutamakan pemaparan, pembincangan dan juga huraian. Contoh penggunaan ayat pasif ialah bagi memperkemaskan pengumpulan dan pengurusan data, penyelidik menggunakan pendekatan yang dianjurkan oleh Blomgren semasa mengendalikan pengurusan program lakaran. Jadi yang pasifkan tu ialah bagi tu berada di hadapan ayat, lepas tu dianjurkan oleh Blomgren. Selain itu, keutuhan wacana yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal adalah melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana. Keutuhan leksikal juga adalah berdasarkan pemilihan dan penggunaan yang bertepatan dengan makna mengenai mesej yang ingin disampaikan. Selanjutnya, terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal, iaitu pembuka dan penutup, antonim, sinonim, pengulangan kata yang sama, hyponim dan kolokasi. Yang pertama ialah pembuka dan penutup. Pembuka dan penutup banyak digunakan dalam penulisan karya klasik dan surat rasmi. Terdapat juga pembuka dan penutup pada karangan pendahuluan dan penutup karangan. Sebagai contoh, pembuka dan penutup yang dapat dilihat pada karya klasik ialah perkataan Al-Kisah banyak digunakan sebagai pembuka teks dan Wallahu a'lam digunakan sebagai penutup. Itu adalah contoh pembuka dan penutup bagi penulisan karya klasik. Namun sayangnya pada artikel yang kami cari ini tiada pembuka dan penutup yang dapat dilihat. Yang kedua adalah antonim. Antonim bermaksud perkataan atau kata-kata yang membawa makna yang bertentangan dan berlawanan. Selain itu, pemilihan pasangan antonim yang bersesuaian akan menentukan ketepatan makna wacana. Maksudnya kat sini, antonim bermaksud perkataan yang bertentangan dan berlawanan.
Contoh antonim yang dapat dilihat pada artikel ini ialah pada muka surat 40 perenggan ketiga baris 6, iaitu reka bentuk penyelidikan terhadap program yang dikendalikan membuka ruang kepada pendidikan yang berpusatkan kepada pelajar. Taylor 2020 melihat fungsi dan pendekatan program kreativiti memberi peluang kepada guru dan murid untuk berkolaborasi secara artistik melalui pemikiran kritis dalam aktiviti penyelesaian masalah. Perkataan pelajar dan guru memberi makna yang berbeza dan berlawanan. Guru adalah orang yang mengajar dan pelajar adalah orang yang menerima apa yang diajar oleh guru. Itu adalah contoh antonim di mana membawa makna yang berlainan dan berlawanan. Yang ketiga adalah sinonim. Sinonim merujuk kepada perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi, tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Maksudnya secara ringkasnya, sinonim mempunyai perkataan yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama untuk difahami. Contoh sinonim yang dapat dilihat pada artikel yang kami pilih ini adalah pada muka surat 43, perenggan 4 baris yang kelima, iaitu seni visual melalui karya-karya yang membawa makna artistik dan keseimbangan peribadi kepada penilaian estetika. Perkataan artistik dan estetika memberi makna yang sama, iaitu bermaksud sebagai sesuatu keindahan. Ia memberi makna yang sama. Okey, kita masuk pada pengulangan kata yang sama. Kita tengok pada contoh dekat slide ini, iaitu pada muka surat, contoh pada artikel ini pada muka surat 35 perenggan 1 baris ke-9. Kita baca yang telah di-highlight, iaitu melalui aktiviti lakaran asas, penjelasan mengenai unsur dan prinsip pendidikan seni visual dengan asas teknik lakaran kepada guru dapat diperkembangkan. Kita tengok dalam artikel ini dia mengulang kata yang sama, iaitu asas. Okey, kita masuk pula kepada hiponim. Hiponim ini adalah perkataan yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Dalam artikel ini, kami tidak menjumpai hiponim dalam artikel ini. Kita masuk kepada klosi pula. Klosi ini merupakan hubungan, kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan yang lain dalam satu susunan. Kita tengok pada artikel ini pada muka surat 40 perenggan 2 baris ke-1. Dia ada menyatakan, iaitu selanjutnya guru diminta untuk melaksanakan 3 fasa tugasan melakar melalui menggambar. Antara tugasan-tugasan yang dijalankan adalah seperti membuat lakaran terhadap kenderaan impian saya, rumah impian saya dan ahli keluarga saya. Di sini dia menjelaskan dekat ayat yang pertama dia ada beritahu 3 fasa. Lepas tu kolokasi di sini adalah dekat ayat yang satu lagi dia beritahu apa yang 3 fasa itu. 3 fasa itu dia ada beritahu yang pertama kenderaan impian saya, rumah impian saya dan ahli keluarga saya. Selain itu, jenis keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ni dia merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Selain itu, wacana yang baik mestilah memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Keutuhan gramatikal terbagi kepada 4 jenis dalam sesuatu wacana, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Jadi keempat-empat keutuhan gramatikal ni kami akan kupaskan dan memberi contoh yang kami jumpa dalam artikel. Jenis keutuhan gramatikal yang pertama ialah dari segi penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti nama tajuk. Penggunaan penanda rujukan mempunyai ciri keutuhan gramatikal seperti penggunaan kata ganti nama orang macam saya, dia, kamu, mereka, dan kata ganti nama tunjuk macam itu dan ini. Okey, contoh yang kami dapat dalam artikel ialah bidang pendidikan seni visual digabungkan untuk memperkuat persepsi guru dalam mengembangkan gaya pengajaran mereka ke dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah, iaitu terdapat pada muka surat 38, perenggan 4 dan pada baris 1. Ayat mereka ni dapat menunjukkan yang ia merupakan berada dalam kategori kata ganti nama diri
iaitu dalam penanda rujukan dalam keutuhan gramatikal. Selanjutnya, keutuhan gramatikal yang kedua ialah penanda penggantian. Penanda penggantian ni dia merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan juga klausa. Penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan juga klausa. Seterusnya adalah penanda penggantian. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat yang lain. Penanda penggantian juga merupakan proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja atau klausa lain. Contoh penanda penggantian yang dapat dilihat pada artikel ini ialah pada muka surat 37, perenggan kedua baris yang ke-7. Iaitu menurut bahagian pembangunan kurikulum 2011, kanak-kanak memerlukan pengetahuan dan kemahiran artistik yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap serta personaliti. Dengan penyelidikan ini, penyelidik memfokuskan aspek estetika melalui pengalaman kanak-kanak dan guru dari aspek aktiviti lakaran yang bersumberkan kemahiran dalam seni visual di prasekolah. Dapat dilihat di sini bahawa menurut bahagian pembangunan kurikulum digantikan dengan perkataan penyelidikan ini. Perkara ini menunjukkan bahawa adanya berlakunya penanda penggantian pada ayat ini. Penambah elipsis pula merupakan unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dengan ayat yang sama atau dalam ayat yang seterusnya. Menggugurkan perkataan atau fasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Kita tengok pada artikel ini muka surat 44 perenggan 3 baris ke-9. Okey, kita tengok yang telah di-highlight iaitu keperluan aristik kanak-kanak prasekolah bertindak dalam mengubah idea menjadikan pembelajaran menggambar imej mencapai maklumat. Ini adalah fokus dan proses yang mengubah lapangan pendidikan seni visual menjadi medium pembelajaran dan pengajaran secara tematik dalam beraktiviti. Kita tengok di sini, pada ayat yang pertama dia menggunakan keperluan aristik. Dia tidak mahu mengulang lagi keperluan artistik tu pada ayat yang seterusnya, jadi dia menggantikan, dia buat penanda elipsis dengan menggunakan ini. Kita tengok pula pada penanda penghubung. Penanda penghubung ini dia berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, fasa dengan fasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Sebagai contoh pada artikel ini iaitu pada muka surat 45 perenggan 11 baris ke-6. Dia menggunakan penanda hubung iaitu selain itu. Selain itu, kanak-kanak prasekolah dibantu oleh guru dan panitia program yang sentiasa memberi sokongan. Seterusnya pada contoh pada muka surat 38 perenggan 4 baris ke-11 yang menyatakan selanjutnya emosi dan pemahaman peribadi yang tercetus diterapkan ke atas permukaan karya seni visual dengan gaya yang tersendiri. Di sini dia menggunakan penanda penghubung iaitu selanjutnya. Justru itu, pembahagian keutuhan wacana yang seterusnya ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merupakan unsur-unsur paralinguistik yang merupakan alat memperjelaskan persembahan wacana. Alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Contoh keutuhan fonologi yang dapat dilihat pada artikel ini ialah pada muka surat 44 perenggan yang ketiga baris pertama, iaitu Folari dan Navarathni 2019 mencari jalan dengan mengintegrasikan seni visual dalam kemahiran kerana mereka membantu mempersiapkan masa depan dengan memberi peluang untuk mempraktikkan kreativiti, komunikasi, pemikiran kritis dan kolaborasi. Melalui perkataan ini, melalui ayat ini dapat dilihat bahawa terdapat penggunaan keutuhan fonologi iaitu terdapat tanda koma dan tanda nokta pada penghujung ayat. Selanjutnya, pada muka surat 37 perenggan ketiga baris 1 pada artikel ini, dapat dilihat bahawa terdapat penggunaan tanda titik bertindih pada ayat ini dan tanda nokta pada penghujung ayat.
Seterusnya, aspek yang paling penting dalam penulisan ialah kejelasan dalam penulisan. Kejelasan penulisan yang kami dapat berdasarkan artikel yang dianalisis ni ialah yang pertama, artikel yang ditulis mudah difahami kerana menggunakan bahasa komunikatif yang formal. Yang kedua, artikel mengandungi hujah yang disokong dengan bukti yang sah dan juga tidak bersifat ambiguiti. Yang ketiga, dalam penulisan ini, penulisan artikel mengandungi ayat topik dan ayat isi yang dapat mengukuhkan ayat topik itu. Dan yang keempat, penulis berupaya menulis artikel dengan koheren dan kohesi yang juga mantap. Seterusnya, saya akan menjelaskan apa itu koheren dan kohesi yang terdapat dalam suatu penulisan. Dan setiap penulis juga perlu mengaplikasikan kemahiran koheren dan kohesi ini supaya penulisan mereka menjadi lebih menarik dan mendapat menarik peminat untuk membaca mereka punya artikel. Jadi maksud koheren ialah dia sama maksud dengan kesinambungan. Koheren adalah ayat kesinambungan yang berkaitan dan berpautan dengan ayat lain supaya mudah difahami. Seterusnya, penulis perlu memastikan semua isi dan huraian berkaitan dengan isi utama serta dinyatakan dalam ayat topik. Contohnya, koheren ni dia macam dia punya isi tu, huraian dia kena bersambung dengan isi dia. Dia tak boleh lari daripada apa yang dia nak cakap tu. Dia memang kena ada kesinambungan. Seterusnya ialah kohesi. Kohesi merupakan tautan. Kohesi merupakan kemahiran yang perlu ada dalam penulisan akademik. Tautan boleh difahami kerana wujud pertautan antara ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan, isi dengan isi, teks dan teks, teks dengan teks. Jalinan ayat yang saling berkaitan menggunakan penanda wacana dan juga kata hubung yang sesuai dapat membentuk keutuhan wacana. Jadi kohesi ialah tautan yang merujuk kepada aspek formal bahasa dan juga wacana atau teks. Seterusnya, saya akan mengemukakan contoh koheren yang terdapat dalam artikel, iaitu pada muka surat 38, perenggan keempat dan baris ketiga, iaitu melalui asas pendidikan artistik, guru dapat membantu kanak-kanak mencapai tahap perkembangan yang tinggi dalam bidang seni visual. Van Cube 2011. Di samping itu, pertukaran idea antara aktiviti dan arahan tugasan dapat disatukan dalam hubungan bersama karya artistik seni visual. Ini disokong oleh Musa Itior 2019 yang menyatakan guru perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan perkembangan pendidikan seni visual yang lebih berilmiah. Jadi, idea ini disokong oleh bukti dan mengikut urutan yang logik. Sebagai contoh, ayat yang melalui asas pendidikan artistik itu disokong oleh Musa Itior pada ayat seterusnya. Selain itu, dia mempunyai kesinambungan dengan ayat sebelumnya juga. Bagi contoh kohesi dalam artikel yang saya dapat memberikan contoh ialah pada muka surat 38, perenggan 1 dan juga baris pertama sehinggalah akhirnya. Jadi dalam artikel ini kita dapat lihat pada highlight yang berwarna hijau. Selanjutnya, di samping itu dan selain itu, menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menghuraikan lagi isi seterusnya. Selain itu, isi yang disampaikan tersusun mengikut perenggan, iaitu berada di dalam satu perenggan. Seterusnya, struktur ayatnya yang juga yang jelas. Penggunaan tanda baca juga betul seperti nokta, koma, kurungan, tanda kurungan dan sebagainya. Seterusnya, kita masuk kepada definisi sumber rujukan. Rujukan boleh difahami sebagai pembuatan memberi kredit kepada penyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sebuah penulisan. Penulisan bahan rujukan perlu ditulis secara piawai dan tekal. Sebaiknya dalam penulisan elakkan menggunakan gaya penulisan yang bercampur aduk. Oleh itu, penyenaraian sumber rujukan perlu menggunakan sistem American Psychological Association, iaitu APA. Pada artikel yang kami analisiskan, dia menggunakan rujukan daripada buku, jurnal dan sumber internet. Sistem penulisan rujukan yang dia gunakan dalam artikel ini iaitu gaya penulisan rujukan APA. Ini merupakan contoh rujukan pada artikel yang dianalisis. Kita tengok dia menggunakan
teknik APA dalam menyenaraikan rujukan pada akhir penulisan artikel ini. Dia ada menggunakan buku, dia senaraikan dari buku, ada juga daripada sumber internet dan juga ada dari jurnal. Kebanyakannya yang kami lihat dia ambil jurnal daripada sumber internet dan juga ada ambil jurnal juga daripada buku yang asal. Yang paling banyak adalah daripada jurnal. Ini merupakan sumber rujukan yang kami ambil, iaitu daripada buku. Kita nampak buku, dia menggunakan buku panduan kreativiti, pembangunan dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu terbitan daripada Kementerian Pelajar Malaysia ataupun KPM. Dia menggunakan buku itu dan seterusnya dia ada juga menggunakan buku English, iaitu Introducing Excitability in Proceeding of the Nordic CHI 2004 workshop. Ini merupakan dia ada bagi muka surat juga dalam rujukan ini. Seterusnya iaitu jurnal. Jurnal dia menggunakan Journal of Staff Development. Dia menggunakan jurnal bahasa Inggeris dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia menggunakan jurnal English juga. Transforming Professional Development to Professional Learning, Journal of Adult Education. Okay, kita masuk pada rujukan internet. Dia lebih kepada jurnal diambil daripada rujukan internet. Seperti yang kita tengok di sini adalah Developing a Visual Art Community of Practice. Dia juga ambil How to Increase Development. Lepas tu dia ada ambil Attending to the Visual Aspect of the Visual Storytelling. Dan akhir sekali Artist First, Teachers Second. Dia dalam membuat artikel ni dia lebih mengambil rujukan daripada English. Akhir sekali ini merupakan sumber rujukan yang kami laksanakan yang kami guna dalam menganalisis artikel ini. Ini merupakan sumber rujukan dalam melaksanakan analisis artikel ini. Yang pertama ini adalah disebabkan artikel yang rujukan yang kami jumpa itu dia tidak mempunyai penulis, jadi kami letak anonymous. Lepas tu tarikh, nama, tajuk besar dia dan tajuk dekat dalam dia yang kami ambil itu wacana penulisan. Ini adalah semua rujukan ini kami ambil daripada sumber internet. Tentunya kami ambil daripada SlideShare, daripada Apis Abidin, iaitu wacana penulisan. Lepas tu daripada Balter Rawing Boniface. Ini juga SlideShare juga yang tajuknya adalah Konsep Kutahan Wacana. Seterusnya daripada Faridah Muhammad Sofah, Kabisa Buang dan juga Rosli Kaya, iaitu penulisan akademik, buku lah. Kami ambil buku akademik dan dipublish daripada Local Publishing Sendirian Berhad. Lepas tu Hafiz Syahidan, ini YouTube, kami rujuk daripada YouTube. Lepas tu Nicholas Lidang, Mood, ini daripada SlideShare, iaitu jenis-jenis dan ciri-ciri laras bahasa. Sekian, terima kasih.